Tahniah Doktor atas penganjuran pertama siri syarahan Guru Bangsa kita pada bulan lalu. Jadi kita semua tahu di atas kertas penganjurannya melibatkan kaum buku, gerak budaya dan juga jurnal Sang Pemuda. Tetapi hakikat tersiratnya, Doktor lah sosok di belakang yang menjadi pencetus idea dan perancang penting kepada projek siri syarahan kolektif Guru Bangsa ini. Jadi soalan pertama saya Doktor, apa sebab utama Doktor mencetuskan idea projek siri syarahan Guru Bangsa ini? Terima kasih Nisa. Siri syarahan Guru Bangsa ini memang ada mesej tersirat dan tersilat. Jadi ia sebenarnya adalah bertujuan untuk memperkenalkan pedoman bangsa kita, yang mana kita telah menyenaraikan untuk pusingan pertama ini beberapa nama yang kita rasakan mereka adalah pedoman, mereka adalah pemikir, mereka adalah penyumbang besar idea gagasan yang merangkumi dalam pelbagai aspek kehidupan, iaitu bukan sahaja politik tetapi juga budaya, ekonomi, seni, dan mereka yang memperjuangkan hak-hak asasi manusia, hak-hak berdemokrasi, dan juga menyedarkan bangsa kita tentang kesilapan dan kecuaian yang pernah kita lakukan secara terdahulu. Jadi apabila syarahan ini diutarakan, sebenarnya niat saya adalah untuk memperagakan atau menjejerkan nama-nama mereka yang sebenarnya adalah guru untuk nusa bangsa kita, dan dia dalam bayangan pertama saya ialah sepertinya kalau di Indonesia mereka tu ada Cokroaminoto, daripada filem Gari Nugroho tahun 2015 itu kan. Tetapi di Malaysia juga kita harus seperti itu, mempunyai senarai pemuka, figura yang ataupun tokoh yang boleh kita ketengahkan, yang sebenarnya kita perlu memahami mereka bukan sahaja latar belakang tetapi juga idea-idea mereka, tetapi juga mengikut konteks zaman dan tempat pada masa mereka mengemukakan idea tersebut. Jadi contohnya, kalau kita lihat Pak Sako sebagai contohnya, Ishak Haji Muhammad. Kalau kita melihat idea-idea beliau dalam tahun 20-an, 30-an, ketika beliau baru menulis, cara fikir beliau berbeza dengan setelah berlakunya kita meraih kemerdekaan. Yang mana kalau di awal tahun 20-an, 30-an, 40-an itu, semangat nasionalisme Melayu itu sangat kental, sehingga kalau dibacalah hari ini kita akan lihatnya seperti dia ni seorang ultra Melayu, tetapi ramai orang tertinggal bahawa ada musafir ataupun perjalanan idealisme dan intelektualisme Pak Sako, yang mana apabila membawa ke fasa kedua, selepas kemerdekaan tahun 50-an, 60-an, beliau telah berubah. Beliau lebih meraihkan kaum-kaum lain. Beliau melihat Malaysia sebagai sebuah negara yang inklusif. Jadi, tetapi masih lagi dengan watak kiri beliau. Jadi, kita perlu memahami itu, konteks itu. Makan wa zaman tu kalau dalam bahasa Arab kan. Jadi, harapan kita, guru bangsa ini, kita akan dapat mengemukakan tokoh-tokoh seperti ini, dan untuk memahami idea-idea mereka, yang mana yang kita boleh gunakan, kita akan saring dan gunakan dengan formula adaptasi, akomodasi, dan juga supaya kita dapat kemukakan kepada masyarakat pada hari ini. Okay, baik. Soalan kedua saya, mengangkat tema Guru Bangsa ini begitu besar dan umum temanya. Jadi apakah ada tema-tema khusus dari guru-guru bangsa ini untuk diangkat dan diberikan perhatian dalam siri syarahan kolektif ini? Itu seperti yang saya sebut lebih awal, ialah kita ingin menerokai apakah idea-idea besar tokoh-tokoh yang kita kemukakan ini, sumbangan mereka dari segi pemikiran, kerana mereka bukan sekadar menyatakan
gagasan-gagasan dan idea-idea, tetapi juga mereka memberikan solusi, ya, penawar, ya. Menjejerkan masalah ni biasa, kan, tetapi memberikan solusi untuk setiap satunya juga adalah satu perkara yang luar biasa, dan kita yakin pembicara-pembicara kita ini mereka akan menggelumangi karya dan juga idea-idea tokoh ini, dan mereka akan mengemukakan, ya. Dan sekiranya ada kesentingan, ya, kekurangan, sebab itu kita bukakan syarahan ini kepada umum, ya, supaya kalau ada audien yang merasakan bahawa ada perlu penambahan, ada sesuatu yang aspek yang kita tidak tahu tentang tokoh tersebut, dia angkat tangan, jadi dia adalah satu bentuk engagement dalam bahasa Inggeris dengan orang awam, dengan publik, ya, supaya bukan saja mereka satu hala mereka tahu tokoh-tokoh ini, tetapi juga mereka juga boleh merespon. Jadi itu tujuannya. Jadi sebab itu ia bukan satu program seperti di universiti yang mana seorang pensyarah datang, pembicara datang, dia akan melampiaskan, menumpahkan apa sahaja, kemudian itu tidak dipersoalkan. Tidak. Jadi kita berharap supaya ia dapat diketengahkan seperti itu, ya. Jadi saya memulai dengan Munshi Abdullah tempoh hari, ya. Jadi Munshi Abdullah itu saya mengupas bagaimana Munshi itu adalah seorang yang bukan bangsa Melayu sebenarnya, dan pandangan-pandangan dia terhadap bangsa Melayu dan bagaimana dia memberikan idea-idea dan juga solusi kepada masalah sezaman pada waktu itu. Dan sekiranya kita melihat dan membaca dan juga menekuni idea-idea Munshi Abdullah, kita akan dapati bahawa apa yang beliau sebutkan itu tak banyak berubah pun pada zaman ini, ya. Jadi kita boleh pinjam, kita boleh gunakan, kita boleh menghayati dan kita boleh menginsafi apa yang beliau sebutkan itu. Jadi tokoh-tokoh lain, ya, yang telah kita aturkan dengan pembicara-pembicara yang berbeza, kita kemukakan guru bangsa yang melawan dan menawan. Ya, melawan tu kita ada Munshi Abdullah tadi saya sebutkan, kemudian kita ada mungkin Chandra Muzaffar, ya, kemudian itu kita ada Isama Ismail. Yang menawan tu kita ada yang macam Anis Sabiri ni, ya, Adibah Amin, kemudian kita ada Chia Boon Keng, ya. Dan ini untuk pusingan pertama. Kita harapkan nanti pada pusingan seterusnya pembicara-pembicara kita akan dapat menerokai tokoh-tokoh lain yang bukan saja melangkaui batas zaman, tapi juga melangkaui batas geografi dan juga cara fikir, ya. Maknanya ada kepercayaan macam-macam, kan, orang Malaysia. Jadi kita ingin meraihkan diversiti ini, ya. Apa maksud Doktor melawan dan menawan? Baik, dalam hal ini melawan ini adalah mereka yang melakukan tantangan, ya, memberikan idea yang mungkin dilihat berbeza daripada arus perdana, ya, ataupun mainstream. Tetapi apa yang dianggap berbeza iaitu sebenarnya istilah sebenarnya adalah alternatif. Tidak semestinya sesuatu yang asing, ya. Kita perlu memahami dan mengetahui dahulu sebelum kita menolak idea-idea mereka, ya. Jadi ada carangan-carangan, ya, persembahan-persembahan yang sebenarnya bertujuan untuk kita meneliti kembali diri kita, muhasabah, ya. Yang contohnya apakah pandangan-pandangan Samad Ismail, ya, terhadap dunia jurnalisme, ya. Apakah pandangan beliau terhadap tanggapan beliau terhadap ahli politik, ya. Itu satu. Kemudian itu tanggapan beliau terhadap golongan agamawan, ya. Dan ini semuanya adalah bentuk penentangan yang mana sebenarnya beliau melihat sesuatu dari luar, ya. Jadi dan mereka ini dengan latar yang berbeza ini memberikan solusi-solusi yang bermacam-macam, ya. Chandra Muzaffar sebagai contohnya, seorang yang melawan, ya. Jadi beliau melihat bagaimana kebangkitan Islam pada tahun 70-an dan 80-an itu dan gerakan Islamisasi itu sebenarnya sekiranya tidak dikawal, ia boleh menjadi raksasa yang mana kita akan kerap memberi ia makan dan
bila dia lapar dia akan mencekau-cekau kita, ya. Itu sebenarnya adalah idea-idea atau aspek-aspek yang kita, kalau kita renungi sebenarnya, kita akan dapati betapa ia sebenarnya amat berhubungan, amat relevan dengan dunia yang kita diami pada hari ini, ya. Jadi itu yang aspek yang melawan lah. Yang menawan, yang tidak semestinya mereka tidak melawan, tetapi mereka juga mengungkapkan idea-idea, mengekspresikan penentangan itu dengan cara yang berbeza, ya, yang dengan cara yang menawan lah, ya. Kita ada Anis Sabirin, ya, kita ada Yasmin Ahmad, ya. Filem-filem Yasmin Ahmad, ya, kalau kita tonton, dia mengutarakan tentang inklusivitinya, ya, keperluan kita untuk meraihkan perbezaan, ya, dalam masyarakat kita, yang mana secara senyapnya beliau memberikan penentangan, perlawanan kepada poin-poin yang telah ditetapkan dalam Dasar Kebudayaan Kebangsaan 1971, ya. Jadi beliau sebenarnya ialah cuba melawan juga, tapi dengan cara beliau sendiri, iaitu dengan cara untuk menawan, ya, dengan filem-filem beliau, ya. Jadi demikian juga Chia Boon Keng, ya, apabila beliau meneliti naskah-naskah sejarah, naskah-naskah Melayu. Jadi beliau melihat daripada lingkungan beliau sendiri, dari kacamata beliau, ya, yang akan memberikan perspektif baru untuk masyarakat, ya, orang Melayu dan juga bukan Melayu, ya, untuk memahami keperluan untuk kita hidup di Malaysia pada masa ini dan masa mendatang. Soalan lanjutan dari soalan yang sebelum tadi tentang tema khusus, kenapa tema ini diberi perhatian dan apakah ia terkait dengan tantangan yang masyarakat kita sekarang hadapi? Ya, sebenarnya masalah-masalah yang kita hadapi ini hari ini, ya, masalah mungkin ketegangan ataupun ekstremisme agama sebagai contohnya, ia tidak muncul dari vakum, ia tidak muncul tiba-tiba, ya. Ia datang dengan faktor-faktor eksternal dan juga internal. Jadi untuk itu kita perlu melihat, ya, dan apabila kita melihat tokoh-tokoh ini bagaimana ia memberikan sumbangan idea, jadi apa yang kita perlu fahami juga ialah mereka juga ada batas, dan kita sebagai pembicara juga harus membataskan, ya. Sebagai contohnya, kalau nanti Dr. Azhar Ibrahim mengutarakan tentang Syed Naqib Alatas, ya, beliau akan melihat aspek bagaimana tokoh ini menjuarai bidang pengajian Melayu, ya, bagaimana beliau memberikan nafas baru kepada pengajian Melayu, tidak seperti terbungkam ketika era sebelum, iaitu di zaman bagaimana orang Melayu, pengajian Melayu dilihat dari kacamata penjajah, ya, yang mana kan bila contohnya manuskrip itu kalau dibaca diberi perhatian itu corak-coraknya, kan, cara sepertinya orientalis membaca, tapi Naguib dia memberikan kacamata peribumi, ya, peribumisasi, memahami naskah tersebut, kemudian itu mengutarakan idea-idea yang nampak bersilangan dan kadang-kadang berbeza dan bertentangan daripada apa yang ada di dalam dunia akademia pada waktu sebelum ini, pada waktu silam, ya. Jadi itu sumbangan Naguib. Tetapi ada banyak aspek-aspek lain, ya, yang mungkin dianggap oleh setengah orang kelemahan, tidak dapat ditangani sepenuhnya oleh pembicara, ya. Dan kita mungkin tidak akan membincangkan sumbangan Naguib dalam pensejarahan baru, cara beliau membaca batu bersurat semula, batu bersurat Terengganu, ya, ataupun cara beliau melihat tentang kebudayaan kebangsaan, ya. Kita lihat satu aspek, ya, dan di situ datangnya interaksi dengan audien kita, publik kita, ya, yang mana mereka akan memberikan sesuatu sanggahan mungkin, ya. Sebab itu saya kata kita bukan satu hala. Sanggahan itu kita akan ambil kira, sama ada kita akan dalam bentuk dokumentasi, kita akan buat rakaman, video, supaya kita akan dapat melihat
vibrant itu perbincangan itu. Saya hari ini berusaha untuk mencari contohnya dialog antara Lim Kit Siang dan juga Syed Najib Alatas tentang kebudayaan kebangsaan yang dilakukan pada tahun 60-an. Tak ada rekod. Ni di archive. Kita tak temukan transkrip perbincangan itu tak ada. Jadi hari ini dengan teknologi dan digitalisasi, kita berharap kita dapat merakamkan itu. Jadi kalau Dr. Azhar melemparkan sesuatu tentang Syed Najib Alatas, ada atasian yang tidak setuju dan bangun membantah, kemudian ada juga yang bersetuju, ingin menyokong, atau mereka yang lain datang untuk memberikan idea baru tentang Syed Najib Alatas sebagai guru bangsa, beliau boleh datang. Kita ada rakaman itu. Kita akan kawal buku sebagai platform dengan kerjasama Gerak Budaya dan juga Institut Alam Tambada Melayu dan Jurusan Pemula akan meraihkan perbezaan ini. Apa jangkaan doktor terhadap siri syarahan ini? Semacam visi dan misinya apa? Apa yang kita nak jangkakan dari syarahan kolektif guru bangsa ini? Kita mengharapkan supaya kita dapat pertamanya pugar kembali idea-idea guru bangsa yang kita telah kemukakan ini, baik mereka ni dianggap arus perdana, mainstream, atau mereka yang dianggap marginal. Jadi kita dapat pugar, kita dapat teroka. Sebenarnya kita ada kelemahan seperti ini, yang mana kalau kita tengok di luar, negara lain sebagai contohnya, masyarakat akademia dan masyarakat cendekiawan, generasi baru maksud saya, akan sentiasa tidak berhenti membincangkan idea-idea guru bangsa mereka. Di India mereka akan sentiasa membincangkan tentang Romila Thapar, idea-idea Gayatri Spivak. Di Jepun akan ada perbincangan-perbincangan baru, sisi-sisi yang tidak lagi dicongkel keluar, Kensabur Owe. Kalau di Indonesia juga demikian. Jadi kita harus melakukan seperti itu. Kalau di Iran, di Parsi, idea-idea ahli syariati masih lagi diguna pakai dan dibaca. Waktu saya pergi ke seminar di Tehran, yang dianjurkan untuk memperingati ahli syariati, saya bertemu dengan anak-anak beliau. Kita terkejut sebab kita dapat tahu bahawa apa yang yang ada pada kita sekarang ni, terjemahan-terjemahan ahli syariati, buku-buku ahli syariati itu masih sikit. Rupanya ada banyak lagi. Dan masih ada banyak lagi ucapan-ucapan dan ceramah-ceramah ahli syariati, kuliah beliau yang belum ditranskripkan lagi. Jadi ada banyak lagi idea-idea. Jadi katanya ahli syariati ada menulis, sebab dia ucapan tapi kemudian itu ditulis kembali tentang Palestin. Ada buku yang tebal, agak tebal, tapi kita tak sampai kepada kita. Jadi kita mengharapkan dengan visi dan misi ni, kita nak pugar kembali idea-idea dan gagasan tokoh-tokoh ini. Kita tak nak idea-idea ni bukan saja orang tak tahu, tapi kalau dah tahu, apa kita boleh buat untuk formulate dengan melakukan adaptasi dan akomodasi, artikulasi untuk kita kemukakan kembali kepada masyarakat. Jadi itu satu, pugar. Yang kedua ialah kita harap supaya kita dapat dokumentasikan idea-idea mereka ni. Sebab macam kata saya tadi, tahun 60-an ada perdebatan antara Lim Kit Siang dan juga Syed Najib Alatas tidak dirakam. Kita akan rakam. Kita akan harap supaya ia dapat disebarluaskan kepada masyarakat, mereka faham. Dan seperti kata saya tadi, prasyaratnya ialah akan diberitahu konteks zaman, konteks masa, konteks tempat. Jadi orang boleh faham, Pak Sakur berkata demikian pada waktu begini. A sama Ismail mengatakan ini dalam keadaan dia tertekan. Ismail pernah masuk ISA, Akta Kesempatan Dalam Negeri, dikambing hitamkan. Ada pergaduhan antara ahli-ahli politik kaum bangsawan Melayu. Jadi beliau dijadi kambing hitam, beliau masuk penjara, tahanan tanpa bicara. Jadi selepas beliau keluar itu, apakah kata-kata beliau? Jadi kita kena memahami bahawa sudut pandang beliau itu adalah ketika beliau dalam keadaan
Seperti itu, ya. Jadi kita pugar, kita mau dokumentasi. Yang ketiga, dalam bentuk dokumentasi ini kita harap bukan sahaja dalam bentuk digitalisasi tapi juga dalam bentuk buku, ya, bahan bacaan yang boleh disebarluaskan. Dan ini bukan universiti. Dan walaupun ia adalah universiti dengan pengikat kata iaitu untuk memandaikan orang, untuk mempintarkan orang, tapi kita nak supaya ia bukan datang dalam bentuk yang tidak boleh dicerna dan dihadam oleh orang awam. Ya? Jadi kalau kita nak, kalau macam kita tulis tu, dia bukan sampai tidak difahami dengan kerangka konseptual, ya? dengan teori-teori, tetapi ia datang dalam bentuk yang segera difahami, ya. Dan ini sangat penting, ya, supaya masyarakat bila dia tahu, oh, kita ada ahli parlimen kita lah, katakan, dia duduk di Dewan Rakyat, dia dengar ada masalah, oh, apa kita berdepan dengan masalah A, B, C, D, E, katakan, ketegangan kaum, katakan. Jadi usaha kita ni, Kawal Buku, Jenazah Pemula, Insya-Allah Tabada Melayu dan juga Gerak Budaya ini, kita dah sediakan. Ni orang ni kata apa? Kalau ketegangan kaum buat macam mana? Yasmin Ahmad kata, kalau dari segi memberikan nafas baru kepada pengajian Melayu, ni saya lagi atas dah kata macam mana. Kan? Jadi ini boleh diambil untuk policy maker kita di Dewan Rakyat, ya. Jadi tak perlu lagi susah-susah pening-pening kepala. Dan seterusnya, visi dan misi seterusnya adalah kita melakukan apa yang ada sesetengah agensi kerajaan tidak lakukan. Kita tanpa funding, tanpa sesiapa di sebalik kita, ada agenda ke di sebaliknya, kita memberikan ini kepada masyarakat. Ya, yang sepatutnya dilakukan oleh institusi lain. Ya. Dan sebab itu, masyarakat, agensi-agensi ini, pihak berkuasa ni patut malu dengan apa yang kita lakukan. Baik. Betul. Semangat. Okey, mengenang tokoh-tokoh khususnya terkait dengan identiti nasional adalah salah sebuah cara untuk membentuk kesedaran kebangsaan. Apakah ini juga adalah apa yang diniatkan oleh doktor untuk membentuk kesedaran identiti kemalaysiaan? Dan kalau ya, apakah akan wujud guru bangsa yang diketengahkan selain dari tokoh berbangsa Melayu, memandangkan Malaysia adalah sebuah negara yang rencam etnik dan budaya? Baik, itu soalan yang sangat baik sekali. Dalam pusingan pertama ini, kita kemukakan beberapa guru bangsa yang bukan Melayu, ya. Munshi Abdullah, ya, Chia Boon Keng, Chandra Muzaffar, ya. Akan ada lagi nama-nama lain tentunya, ya. Jadi juga daripada wilayah lain, ya, daripada Sabah dan Sarawak, ya, yang masih lagi belum kita ketahui dengan begitu banyak, ya. Sebab itu kita perlu interaksi dengan ahli akademik, juga pemikir-pemikir cendekiawan muda daripada Borneo. Marilah berpartisipasi bersama kami, ya, untuk membina masyarakat yang sedar dan reti guru bangsa ni. Reti ni dia mengerti, ya, bukan sekadar dia sekadar tahu, tapi dia mengerti, reti, ya. Jadi tujuan kita ialah kita nak sebuah menganjurkan sebuah siri syarahan guru bangsa ini untuk kita memahami bukan sahaja guru bangsa ini, kita bukan dalam era tahun 50-an, 40-an, 50-an yang mana kita sedang berusaha untuk melakukan kemerdekaan tanah air. Jadi kita ada nasionalisme Melayu. Tak, ini bukan cerita pasal Melayu je. Kita kena ingat, tanah Melayu sekarang ini sudah menjadi tanah majmuk bermula 16 September 1963 dengan penyertaan Sabah dan Sarawak dan pada waktu itu Singapura. Dengan menyertainya wilayah-wilayah ini, kita bukan lagi tanah Melayu. Jadi sebelah sini ni Semenanjung Malaysia, sebelah sini Sabah Sarawak. Jadi ada wilayah-wilayah lain, ada bangsa-bangsa lain mendiami, ada kepercayaan dan agama lain mendiami dan menghuni negara ini yang perlu kita raikan. Dan sekiranya idea-idea dan sumbangan gagasan mereka itu relevan dan boleh kita gunakan untuk memperbaiki bangsa Malaysia secara keseluruhan,
kita akan ambil dan gunakan. Kerana kita adalah satu nation, satu bangsa. Bangsa ini dimaksudkan adalah bangsa Malaysia, identiti Malaysia dan bukan spesifik untuk bangsa-bangsa tertentu. Kita di sini di Kawah Buku, di Institut Alam Tamadun Melayu yang kita kerjasama, Gerak Budaya dan juga Jenayah Pemula, kita tidak mengutarakan idea Zionisme, di mana satu ketuanan untuk satu, tapi kita ada rakyat itu adalah tuan, bangsa itu adalah tuan. Jadi guru bangsa kita akan raikan semuanya. Ya. Okey, baik doktor. Kalau disebut tentang guru bangsa, yang kita faham umumnya bangsa Melayu. Tapi disebabkan ada juga dalam acara ini, guru bangsanya terdiri dari selain Melayu yang doktor sebut tadi, Munshi Abdullah, Cik Bongkeng, dan apakah yang kita maksudkan dengan guru bangsa itu? Baik. Yang pertamanya kita kena ingat bahawa bila kita sebut kalau kita bangsa tu, dalam hal ini dia bukan mesti bangsa Melayu, bukan mesti bangsa bukan Melayu, ya. Tapi bangsa di sini ialah kita ingin mencipta identiti kenusaan lah, ya. Jadi kita bangsa Malaysia, ya. Itu yang kita maksudkan dengan guru bangsa. Dan bila kita kata Melayu, kita juga nak kena faham bahawa ada macam-macam jenis Melayu. Ya, ada macam-macam jenis Melayu. Ada jenis Melayu Yasmin Ahmad, ya. Ada jenis Melayu, kalau hari ni orang kata, ni Melayu Shah Alam, ni Melayu Damansara, ni Melayu Bangi, kan. Berbeza wataknya dengan Melayu Putrajaya. Ya, kalau kita jalan-jalan di IOI Putrajaya dengan Alamanda, tengok Melayu IOI Putrajaya dengan Melayu Alamanda berbeza dengan Melayu Bangi Gateway. Beza pula dengan Melayu di Wan Utama ataupun di Mid Valley, ya. Jadi ada macam-macam jenis Melayu, ya. Ada macam-macam jenis India. Orang tahu India orang kan India Tamil saja, tapi sebenarnya dia ada pecahan-pecahan lagi di dalam bangsa India tersebut, ya. Orang Sikh, adakah mereka India? Ya, mereka kerana mereka datang di benua India tu mereka demikian, tapi identitinya kan berbeza. Kan ada sesuatu, ada perbezaan kelainan bahasa, ya, cara pakai, cara fikir, kepercayaan, ya. Jadi ini semua sebenarnya adalah keragaman dan keberagaman yang kita ingin tonjolkan, ya. Jadi guru bangsa kita ni bukan bermaksud bangsa yang mesti terhad kepada satu bangsa sahaja. Kita mesti bebaskan kepala kita ni, minda kita ini, bila kita sebut bangsa ni, bangsa kita je. Tak. Ya. Kalau kita tengok dalam krisis Palestin sebagai contohnya, bangsa Palestin di Gaza, selatan Gaza dengan bangsa Palestin di utara Gaza dengan bangsa Palestin di tebing barat berbeza. Itu kalau Palestin. Ya. Sama di Malaysia, ya, bangsa Malaysia di Sabah dan Sarawak beza cara fikir dia, ya. Di Sarawak, ya, bagaimana ia meraihkan kepercayaan lain atau agama lain dalam satu rumah. Ya, bagaimana mereka boleh meraihkan dalam satu rumah panjang. Ya. Jadi itu watak bangsa itu, ya. Yang segulai sejalai inilah yang Perdana Menteri ke-10 gunakan ni, kan. Jadi banding dengan bangsa di Muar atau di Batu Pahat, ya, di Pekan Pahang lain pula, di Kedah lain pula, di Sikh. Jadi kita nak raikan semua jenis ini. Jadi bila kita sebut bangsa, kita adalah kita mementingkan keterangkuman itu. Jadi dia bukan satu bangsa mesti bangsa kau je. Jangan fikir cara kau fikir, ya. Tolong raikan juga konteks bangsa yang besar ini, ya. Okey, baik doktor. Selain selesai syarahan kita, semua syarahan tu, apa penyudahnya? Apakah ada kesinambungan lain untuk memastikan idea-idea ini terus berlegar dalam pemikiran masyarakat? Baik. Kita ada pusingan pertama. InsyaAllah kita akan ada pusingan-pusingan seterusnya. Ada banyak guru bangsa, ramai guru bangsa kita yang boleh kita tonjolkan dan belum kita congkil keluar lagi, ya. Jadi mereka ini akan kita tampilkan dalam pusingan yang seterusnya, ya. Jadi apa yang kita mahukan ialah kita akan sebarluaskan idea-idea mereka, ya, dalam bentuk video, ya, dalam bentuk di media sosial, ya, kerana kekuatan media sosial hari ini kita nak lawan dan kita nak
tawan, ya, idea-idea yang menyergap, ya, yang tidak bersetuju. Kita nak memberikan idea-idea yang mewarna, ya, yang mana ada persetujuan, ada ketidaksetujuan, tetapi dalam batas yang terpelihara, ya. Kita harapkan supaya idea-idea mereka ini dapat dibukukan, ya. Buku ni sangat penting, ya. Kalaupun kita ada kan, ataupun kita jelmakan dalam atas talian sebagai contohnya, ia mungkin sangat bermakna untuk dibaca 2-3 minit, ya, dalam 800 patah perkataan, ataupun rakaman-rakaman video 2-3 minit. Tetapi buku dia sepertinya lukisan. Bila adanya fotografi, kamera, bila ada foto, orang menghayati foto. Tapi orang masih ada segmen yang menghayati lukisan. Buku sangat penting. Di situlah kita kerjasama dengan Kawah Buku, di mana Kawah Buku akan meneruskan usaha ini, legasi ini, dalam bentuk menyebarluaskan idea-idea guru bangsa ini, ya. Jadi dengan harapan bahawa Kawah Buku akan ingin hidup atau akan terus hidup 100 tahun lagi, ya, dan membawa idea-idea, gagasan-gagasan guru bangsa ini, ya. Jadi Kawah Buku ni orang tengok, orang terus tahu dia guru bangsa punya penerbitan. Platform guru bangsa ni Kawah Buku. Ya, Kawah Buku lah yang akan mengutarakan, membawa beban tugas yang orang lain tak buat. Agensi-agensi kerajaan, pihak berkuasa tak buat. Kawah Buku yang buat. Ya. Tagline dah gitu. Benci orang. Okey, dah. Okey, Doktor, soalan yang terakhir. Kalau ada sesuatu untuk Doktor perkatakan tentang usaha yang digerakkan ini. Baik, usaha ni sebenarnya adalah usaha yang sangat murni. Klise lah bila kita kata usaha sangat murni, kan. Apa ya usaha yang tak murni, kan. Jadi sebenarnya kita sepatutnya telah melakukan lama siri syarahan guru bangsa ini. Kita dah tertinggal beberapa dekad lamanya. Kita telah tertinggal banyak masa. Kita telah membazirkan masa. Alangkah baiknya kalau saya fikir, ya, kalau kita telah melakukan ini ketika seluruh negara sedang terbungkam dan terperuk di rumah ketika Perintah Kawalan Pergerakan, ya. Ramai kita duduk dalam rumah dan membaca sahaja. Kemudian tu kita berinteraksi di atas talian. Alangkah baiknya pada waktu itu kita dapat memandaikan bangsa kita seluruh negara dengan siri syarahan ini. Tetapi walaupun kesedaran ini datang lambat, ya, tetapi baiklah kita bermula daripada kita langsung tidak melakukan apa-apa, ya. Jadi kita berharapkan, saya berharapkan, ya, guru syarahan guru bangsa ini akan berterusan, ya. Dan ia tidak semestinya untuk, bila kata guru bangsa ni, sebab saya mulakan dengan Musyid Abdullah, orang tokoh lampau, tidak bermaksudnya tokoh tersebut telah meninggal dunia. Boleh juga tokoh yang masih hidup, ya, seperti Syed Nagih Alatas, ya, Chandra Muzaffar, ya, yang mana mungkin juga tokoh-tokoh ini boleh juga menyorot idea-idea lampau mereka, ya. Mungkin juga tokoh-tokoh ini juga boleh datang, ya, untuk memberikan tambahan, untuk memberikan sanggahan, ya. Jadi itu antara lain lah yang saya ingin sebutkan. Dan kita juga berharap, saya juga sendirilah berharap secara peribadi saya bahawa ada ramai guru bangsa di luar sana yang kadang-kadang kita tak kenal mereka kerana mereka dianggap bersifat regional, ya, ataupun sekadar guru untuk satu komuniti kecil. Katakanlah dia guru komuniti kecil, komuniti Ahmadiyah atau komuniti Syiah ataupun komuniti liberal, ya. Yang mana mereka ada guru bangsa dengan pengikat kata kerana dia untuk mereka sahaja, ya, yang sebenarnya mungkin guru bangsa yang untuk mereka sahaja itu mungkin ada memberikan solusi-solusi yang kita tidak tersangkakan. Jadi contoh, ya, Muhammad Rosli Ibrahim,
Ya, itu untuk komuniti OKU. Ya, beliau tampil dengan buku yang diterbitkan oleh Kawah Buku Masyarakat Cantik, ya, Enigma Penyisihan OKU. Itu satu contoh guru bangsa untuk komuniti yang kecil. Ya, yang komuniti yang tak OKU ni, yang terlebih upaya ni, orang yang terlebih upaya ni tak tahu. Yang mana sebenarnya bila mereka kalau kita memberikan kita dedikasi sedikit masa dan juga perhatian kita bila kita membaca buku-buku beliau, kita akan terpana dan terpukul. Ya, saya sebagai seorang yang degree saya adalah pengajian Islam, saya rasa terpukul bila membaca bahawa tidak adanya eksplorasi terhadap fiqh ketidakupayaan. Fiqh untuk orang-orang tidak upaya. Bila Rosni Ibrahim beritahu dia tak sembahyang Jumaat ada berapa sekian lama sebab masjid tak friendly, tidak ramah OKU. Siapa dia yang nak tuntun dia? Kan? Tangganya macam mana dan sebagainya. Kan susah nak pergi situ kan. Kita selama ni sangka macam kita pergi sembahyang Jumaat rasa macam aku habis beriman dah ni. Kan? Kita meninggalkan ada sebahagian yang lain. Jadi niat saya ialah bukan guru bangsa yang sebenarnya dikenali saja, yang ada banyak data, baik primer dan sekunder tentang mereka, tapi juga ada guru bangsa yang kecil-kecilan, ya, yang sebenarnya sangat menyumbang kepada komuniti mereka dan memberikan idea-idea besar untuk komuniti mereka. Kita di luar tak tahu. Kawah Buku menyediakan ini, ya, dengan kerjasama Ustaz Alam Tamadun Melayu, Gerak Budaya dan Junasa Pemula, kita memberikan ini kepada bangsa Malaysia. Berterima kasihlah kepada kami kerana memberikan syarahan guru bangsa. Okey, baik. Terima kasih Doktor untuk wawancara ringkas ini. Tak ringkas dah. Okey. Terima kasih. Baik. Okey.